A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati iaitu Bunda Akia selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga yang saya kasihi Bunda Rosniati, iaitu pengurusi Germa Nur Iman, dan seluruh ahli jawatan kuasa barisan penggerak Germa Nur Iman dan juga kepada datuk-datuk, datin-datin, para doktor, para guru, para asatizah, dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menghadirkan diri kita pada majlis ilmu, menghadirkan diri kita di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita kena rasa bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah telah mengurniakan kepada kita iaitu hati yang istiqamah untuk kita berada di dalam satu tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di satu platform yang mulia. Maknanya kita kena rasa bersyukur kepada Allah SWT. Maknanya masa kita dimanfaatkan, umur kita dimanfaatkan. Kelak nanti akan ditanya oleh Allah SWT segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maknanya sejak kita bangkit tadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kamu sibukkan? Akan ditanya. Apa yang kamu sibukkan dengan masa kamu tu? Yang kamu rasa tak cukup masa. Yang kamu rasa kamu sibuk sangat kehidupan kamu tu. Kamu sibukkan dengan apa kehidupan kamu tu? Semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ni adalah sebagai usaha kita. Usaha kita untuk memperbaiki diri kita dan juga usaha kita untuk menjadikan diri kita ni hamba Allah yang soleh dan solehah. Hamba Allah yang terbaik di sisinya. Untuk sentiasa kita memperbaiki apa yang kurang. Apa yang kurang, yang kurang pada diri kita, untuk sentiasa kita menjadi orang yang terbaik dari hari ke hari. Maknanya lebih baik daripada semalam. Hari ini kena lebih baik daripada semalam. Dan esok kena lebih baik daripada hari ini. Jangan kita sama je. Maknanya kita tak rasakan waktu tu waktu yang terbaik untuk kita rasa. Kita kena buat macam tu. Maknanya semalam apa yang kurang aku buat, hari ni aku nak kena tambahkan lagi. Nak perbaiki. Esok pula aku nak perbaiki lagi. Esok lagi aku nak perbaiki lagi. Mudah-mudahan ini istiqamah sehingga akhir hayat kita, akhir kehidupan kita, dan juga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa dalam kita menjadi hamba Allah yang taat. Jangan kita diakhirkan hidup kita ni semasa kita dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Kita nak Allah ambil nyawa kita semasa kita sedang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenikmatan yang paling kita nakkan. Kemuncaknya diambil nyawa sedang kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan teruskan dengan perkongsian pengajian kita pada pagi ini berkenaan dengan kunci menjiwai kalam Tuhan. Jadi sebelum tu kita kongsi sedikit berkenaan dengan hadis daripada Nabi SAW yang bermaksud daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dianggap telah ikut berperang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, maka dia dianggap telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 2843. Status hadis ini adalah hadis yang sahih. Pengajaran yang kita dapat dalam hadis ni apa dia, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT. Yang pertama sekali adalah orang yang membantu mempersiapkan keperluan bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT, seperti menyediakan kenderaan, seperti menyediakan barang-barang keperluan seperti ubat-ubatan, makan makanan. Maknanya ia mendapat pahala seperti orang yang berjihad. Masya Allah. Maknanya pahala yang kita dapat, kita membantu mereka yang sedang berjuang di jalan Allah SWT, kita akan dapat pahalanya, ganjarannya seperti mana mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam An-Nawawi menyatakan orang tersebut mendapat pahala dengan sebab berperang. Maknanya ganjarannya seperti kita mendapat ganjaran fi sabilillah. Kita tak dapat kita tak dapat nak membantu bersama dengan mereka, tapi dapat membantu dengan menyediakan keperluan, menyediakan makanan, saluran yang kita sampaikan tu, maknanya ganjaran itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Taala sama seperti mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, orang yang membantu menjaga kebajikan ahli keluarga para mujahid, seperti memenuhi keperluan mereka, membantu hal ehwal urusan mereka, akan mendapat pahala seolah-olah mereka turut pergi berperang. Maknanya kita menjaga ahli keluarga mereka. Maknanya kat sini ada ahli keluarga mereka yang terjejas. Sekarang isu berkenaan dengan peperangan yang berlaku di Palestin, antara Palestin dan Israel. Maknanya ada juga ahli keluarga Palestin yang dia ada di Malaysia ni. Maknanya kita boleh menjaga ahli keluarganya seperti mana kita akan dapat pahala ganjarannya seperti kita berperang di jalan Allah SWT. Maknanya keluarga angkat kita ada banyak. Maknanya kita ada keluarga, ada anak-anak angkat ataupun keluarga mereka yang ada di mana-mana lah. Sebab ada yang berada di Malaysia, ada yang berada di Indonesia, ada yang menjaga keluarganya. Yang ada yang di Palestin, yang mereka sedang berjihad, dan yang keluarga mereka yang berada luar di Palestin, kita jaga mereka ni. Maknanya kita akan dapat pahala seperti mana mereka pergi berperang. Jadi sekarang ni, apa yang kita perlu lakukanlah usaha kita. Allah nak lihat usaha kita, bagaimana kita nak membantu sesama kita punya Islam lah, sesama agama kita, apa yang kita nak bantu. Maknanya kita kena bantu sebaik mungkin. Sebaik mungkin kita kena bantu. Supaya ini adalah hak antara Muslim dan Muslim. Hak antara Muslim dan Muslim, kita kena bantu dengan sebaik mungkin supaya kita dapat apa yang telah Allah dan Rasul menjanjikan kepada kita, insya-Allah. Jadi orang yang menolong orang lain dalam ketaatan kepada Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang tersebut jika memberi bantuan kepada penuntut ilmu dalam membelikan buku-buku ataupun membayar yuran pengajiannya atau membayari keperluannya, maka baginya pahalanya seperti pahala menuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Ini kita boleh dapat. Maknanya ada juga yang nak bersekolah. Yang nak bersekolah, ialah kat sana sekolah dah tak ada. Kat sini memang ramai, kat Malaysia pun memang ada ramai pusat-pusat, tempat-tempat maknanya orang Palestin di negara kita. Maknanya kita boleh tengok ada tempat-tempat, maknanya tempat maknanya tempat dia punya center lah. Maknanya kita boleh membantu dalam pengajian mereka ke, ataupun nak membantu keperluan ke, yuran ke. Sebab negara Palestin tengah berperang, memang tak ada apa kita tengok. Kita tengok pun memang sedih. Memang sedih.
Kita kena maklumkan kepada keluarga kita apa yang berlaku di sana. Kenapa umat Islam ditindas kat sana. Kita kena terangkan. Saya pun terangkan. Orang rumah saya tanya, bang macam mana bang kat sana. Kenapa dia kena baca kunut nazilah. Apa sebab dia. Sebab memang kewajipan bagi umat Islam untuk kita mendoakan umat Islam yang ditindas. Yang ditindas. Yang sebegitu zalim sekali kita lihat. Baru-baru ni kita lihat kat dalam video yang mana ada maknanya misi keselamatan, maknanya ambulan dengan jururawat dengan doktor ni menyelamatkan seorang budak ni, dia bawa beg dia bawa beg sekolah. Bila dia tanya, apa yang ada kamu bawa dalam beg sekolah ni? Kan sekolah tak ada, kena bom apa semua. Kau bawa buku ke? Dia kata dia bukan bawa buku, dia kata dengan pihak hospital lah, orang yang selamatkan dia. Jadi apa dalam beg kamu tu? Tak tahu apa dia jawab, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Dia kata apa? Dia kata dalam beg aku ni bukannya ada makanan, bukannya ada buku-buku. Tetapi di dalam beg aku ni adanya jenazah adik aku, dia kata. Masya Allah. Dia kata apa? Ada cebisan-jepisan adik aku. Ada tangan, ada badan-badan adik aku, dia kata. Yang dalam beg. Orang selamatkan dia. Selamatkan dia. Orang tengok dia bawa beg. Orang ingat dia bawa buku sekolah nak selamatkan. Bukan. Dia ambil daripada bekas-bekas runtuhan yang kena bom tu. Dia dapat cebisan sedikit adik dia, nak uruskan adik dia. Jadi kita kena rasakan bagaimana kesengsaraan yang berlaku di sana. Kita kena rasakan. Kita kena rasa. Sebab itulah tanda-tanda orang yang beriman. Itulah kemanisan iman. Kalau kita tak rasa sedih tu, bermakna hati kita ni telah ditutup oleh Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa mendoakan. Sentiasa mendoakan umat Islam di seluruh dunia ni, kita kena sentiasa doakan. Kita dapat lihat, kita tak rasa keadaan kat sana macam mana kat sana dengan tiada apa-apa, dengan bekalan putus, airnya putus, dengan elektrik kita tak ada. Tapi kita dapat lihat bagaimana mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Tak lari pun. Semalam dia update juga video berkenaan di hospital. Sebab apa? Israel tengah nak buat serangan darat. Jadi dia suruh doktor-doktor keluar daripada hospital. Tetapi doktor-doktor tu tak keluar daripada hospital. Sehingga doktor-doktor tu dia menasyidkan sebuah nasyid yang mana dia kata dia takkan lari daripada hospital ni. Dan dia takkan berganjak daripada hospital ni. Dan dia tetap akan tunggu di hospital walaupun dibom, walaupun ditembak sekalipun, dia kata. Masya Allah, begitu tinggi keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana ialah ketinggian iman mereka, Masya Allah. Jadi kita kena mencontohinya. Mencontohi keimanan mereka tu. Dan kita sentiasa kat sini, kita kat sini kita berjihad tentang apa ni? Kita kena berjihad dengan nafsu kita ni. Bagaimana kita nak membentuk nafsu kita ni, nak mencontohi mereka yang sedang ada kat sana tu. Betul. Contoh, kita kena perbaiki balik. Contoh nafsu kita ni hari ni macam mana. Tak payah banyak lah bab makanan, cukup dah. Silap ada pagi ni 4 keping roti canai dia makan. Jadi kena ingat. 4 keping roti canai. Kena ingat yang kat sana tu ada tak makanan. Sambil tu kita kena ingat. Sambil kita minum air, kita makan, kita kena ingat umat Islam kat sana tu macam mana. Supaya ada timbul sifat kita tu, sifat-sifat yang bersyukur tu yang kita kena ada. Ni pagi-pagi kita dah tak rasa bersyukur. Ada je yang tak kena. Ada je yang dikomplain ni. Isi masak sekodok, bila suami tengok kat atas meja, sekodok je masak. Tak boleh. Konsep syukur ni kita kena tanamkan dalam diri kita. Kita kena bezakan macam mana kat sana tu. Saya bila tengok video berkenaan dia bawa beg, dia tanya tu, tak boleh nak tahan sebab.
Tak boleh nak tahan malam tadi saya tengok. Dia kata dalam beg tu bukan ada buku, dia kata ada cebisan adik dia kata. Terus rasa nak meraung lah saya malam tadi. Malam tadi tengok video rasa nak meraung sangat. Terus angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka. Ya Allah, tak tahu nak cakap apa lah. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan pengajian kita di pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat ke-9, yang mana yang bermaksud Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Di sini Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, kemudian Allah SWT menetapkan bahawa Allah lah yang menurunkan Az-Zikri, iaitu Al-Quran, dan dialah juga yang memeliharanya daripada sebarang usaha untuk mengubah dan menggantikannya. Jadi kat sini kita boleh lihat Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan yang memelihara Al-Quran dan menjaga Al-Quran sehingga hari kiamat. Dan tak ada apa pun yang dapat mengubahkannya dan menggantikan Al-Quran tu. Jadi ini adalah keistimewaan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Kerana apa? Kerana Allah yang telah memberikan jaminan untuk menjaga Al-Quran dan memelihara sepanjang masa sehingga hari kiamat. Kena ingat. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan Zabur. Yang mana kitab-kitab tersebut telah dicemari dan telah disalahgunakan dan telah digantikan. Digantikan dengan baru diubah-ubahnya. Diubah-ubahnya. Sedangkan kitab-kitab yang terdahulu yang aslinya telah hilang. Kitab yang asli telah hilang. Dan tidak diketahui di mana jejak-jejaknya. Ini kita boleh lihat juga dalam tafsir Al-Munir. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia menerangkan berkenaan dengan betapa istimewanya Al-Quran yang Allah menjaminnya. Jadi insya-Allah kita tetapkan keimanan kita, apa yang Allah telah janjikan kepada umat Islam, kepada orang yang beriman kepada Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang mana Allah SWT tetap akan membantu kita. Walaupun kita ditindas, dizalimi, dianiaya dengan begitu teruk sekalipun, ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa berada di sisi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil pengajaran yang berlaku di Palestin macam mana. Ditembak, dibom, dizalimi macam-macam. Tetapi mereka tetap tidak berganjak walaupun sedikit pun. Mereka tidak melarikan diri. Malah mereka tetap berdiri teguh, yakin dengan apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Itu kena lihat betapa bezanya antara iman mereka yang ada di sana dan iman kita yang berada di sini. Beza tak tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah? Beza. Jadi kita kena semak balik. Cek balik hati kita ni macam mana. Cek balik iman kita ni macam mana. Cek balik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana. Silap bila dibom, mak ayah pun kita tinggalkan, suami pun kita tinggalkan. Padahal belum bom lagi, baru dengar bunyi meriam. Meriam tu jauh bunyinya. Dah kita tinggalkan. Kita sibuk lari dulu. Lari. Kita yang lari dulu. Jangan main-main. Sibuk sayang abang. Bila meriamnya hilang. Sayang abang dunia akhirat. Ya. Tak kena lagi tu. Jadi kena. Sambil-sambil tu gurau-gurau lah.
Begitu. Kita kena lihatlah. Kan serius kan susah pula. Jadi kita gurau-gurau sikit. Betul. Bukan main sayang abang dunia akhirat. Jangan risau. Abang takkan tinggalkan sayang. Sayang pun takkan tinggalkan abang. Oi. Baru tengok jet je. Baru tengok kapal terbang. Belum peluru turun lagi. Dah masing-masing. Mana ni? Jadi kena ambil iktibar lah. Takut abang yang kari dulu. Jadi kena bersyukurlah, nikmati. Nikmati kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Nikmati. Bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah bagi kepada kita ni kena menjaga dengan sebaik mungkin. Kena setakat ada kekurangan di antara pasangan kita, alam keluarga kita ni, kita kena bersyukurlah, terimalah. Dan kita kena perbaikilah. Perbaiki. Jangan kita tak rasa nak bersyukur sangat. Tak rasa bersyukur, jangan. Allah tidak suka. Dan juga Nabi pun tak suka mereka yang tidak bersyukur. Okey. Sejak Al-Quran diturunkan, ianya telah dipelihara oleh Allah SWT dengan begitu rapi. Ramai penghafaz Al-Quran setiap zaman, bermula daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke hari ini, Al-Quran dipelihara oleh Allah SWT dalam bentuk tulisan, di mana pada peringkat awalnya ramai penulis Al-Quran menghasilkan mushaf. Ramai penulis Al-Quran menghasilkan mushaf. Dan selepas perkembangan teknologi, Al-Quran dihasilkan dalam bentuk percetakan. Ini nak memudahkan umat Islam. Nak memudahkan umat Islam membaca Al-Quran. Kalau dulu tak ada baris pada zaman-zaman Sayyidina Osman bin Affan, baru dia nak letakkan baris di peringkat-peringkatnya. Baru nak diletakkan tanda-tanda. Kalau tidak dulu dia tak ada baris-baris. Jadi nak memudahkan umat Islam di seluruh dunia membaca Al-Quran. Lepas tu sekarang ni dah ada warna-warna pula. Ni baca idgham, ni baca mad, ni baca panjang, ni waqaf. Kan nak memudahkan kita membaca Al-Quran dengan betul, dengan baik. Kemudian semua penjagaan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan hafazan menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran terpelihara daripada segala kesalahan dan kekurangan serta bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Taala di atas, yang mana inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang memelihara dan menjaganya. Dan kita naklah memanfaatkan kehebatan Al-Quran ini untuk memandu kita dalam segala urusan dunia dan akhirat. Maknanya kita kena menghayati Al-Quran dan memanfaatkan Al-Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Gemar Nur Iman, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ada kita punya Tuan Guru Imam Hasan. Itu siapa yang nak berteranum dengan dia, alhamdulillah. Saya pun bawa perasan. Ada Tuan Guru kita, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan Guru Imam Hasan, Imam Masjid Negara. Masya Allah, tu boleh tu. Nak memperbaiki bacaan, memperelokkan bacaan, memperindahkan bacaan. Memang Nabi menyarankan kita, menyuruh kita dan mewajibkan kita supaya memperelokkan bacaan, memperindahkan bacaan. InsyaAllah. Kemudian Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati bagi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dengan cara membacanya. Nampak tu? Masya Allah, tabarakallah. Maknanya dengan cara membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kita ni kepada Allah SWT. Dapat meningkatkan kita punya iman kita. Dapat meningkatkan kita punya kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan lalu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa ni apa? Kegerunan, ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan meninggikan, meningkatkan kita punya keimanan, kita punya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sentiasa kita memperbaikinya untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Sentiasa memperbaiki, sentiasa membaca Al-Quran. Sebab apa? Itu jalan yang mudah. Jalan yang mudah untuk para ahli ibadah ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat rasakan dia punya kemanisan membaca Al-Quran. Kan seronok. Bila kita membaca Al-Quran, apa yang kita akan dapat? Iaitu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sakinah, iaitu ketenangan. Ketenangan ni Allah anugerahkan kepada mereka yang Allah pilih. Sakinah. Allah pilih mana yang Allah nak bagi dia ketenangan, ambil ni. Ini sakinah, ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa tenang kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau kita ada masalah, kita baca Quran. Ada masalah, kita baca Quran. Akan menenangkan diri kita. Siapa ada anxiety ke, yalah, ada depression ke. Banyak sekarang ni berlaku, banyak yang kena anxiety, depression, macam-macam lah. Tekanan-tekanan. Memang tak lain dan tak bukan adalah jalannya adalah dengan tak lain tak bukan Al-Quran. Zikir. Tak boleh nak dinafikan. Memang ada genetik keturunan. Tapi dengan Al-Quran memang kita tak boleh menafikannya. Ada setengah, ada seorang tu, adalah hamba Allah tu, dia nak menafikan. Dia kata penyakit anxiety dan depression ni bukannya berkait dengan keimanan. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Dia kata Ustaz, dia bukan berkait dengan keimanan Ustaz. Sebab dia penyakit daripada genetik, daripada keluarga. Saya kata tak boleh cakap macam tu sebab kita ni orang Islam. Kita orang Islam. Al-Quran ni syifa. Penawar bagi hati orang yang beriman. Penawar bagi hati orang Islam. Allah maktubkan dalam Quran. Jadi kenapa kita nak menidakkannya? Tak boleh kita nak mengasingkan. Tak boleh, saya kata. Sambil tu memang kita boleh lah buat rawatan moden, memang kena buat. Ambil ubat. Tapi yang utama, perkara yang utama, yang asas. Saya maklumkan itu, saya kata. Memang jelas dia doktor. Dia mengkaji semua. Tapi saya menjelaskan. Kita jangan separate kan. Maknanya kita jangan pisahkan. Kita kena bersandarkan. Itu ada sign dalam Islam. Apa yang kita belajar ni, kita kena berhubungkan dengan Islam. Kita kena hubungkan Quran, kita kena hubungkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya konsep dan kaedah dia. Jadi alhamdulillah dia buat sesi berkenaan dengan mereka yang kena anxiety dan depression. Dia bagi amalan-amalan seperti manzil dan juga maksurat yang perlu diamalkan pada pagi dan petang. Dan ada amalan-amalan zikir yang disusun oleh para alim ulama. Jadi alhamdulillah, sedikit ada nampak dia punya keberkesanannya. Saya kata memang berkesan lah, sebab apa? Itu yang Allah janjikan. Itu yang Allah perintahkan. Bila kamu ada masalah, satu masalah, kepada siapa kamu pergi sebenarnya? Kepada siapa kamu pergi dahulu sebenarnya? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa yang kamu mohon bantuan dulu sebenarnya? Kepada Allah sebenarnya.
Jadi insya-Allah segala apa penyakit insya-Allah dapat kita merawatinya, mengubatinya, kecuali apa penyakitnya? Kecuali maut. Kecuali mati. Mati kita tak boleh nak buat apa. Sebab itu telah dijanjikan, telah sampai masanya. Masanya. Lagi selagi kita sakit, kita kena berusaha untuk merubat, untuk mengubat. Ada setengah pesakit saya pernah jumpa. Dia redha dengan sakitnya. Saya kata tak boleh macam ni. Dia kata, pakcik. Pakcik kita kena ada usaha. Dan kita tak boleh mengalah terus. Dia dah mengalah dengan penyakit dia. Dia terus tak nak pergi hospital, tak nak pergi check, tak nak pergi ni. Dia terus mengalah macam tu. Saya kata tak boleh. Kita tak boleh biar diri kita ni sengsara macam ni. Kita kena usaha. Dia kata dah tak ada boleh buat apa-apa dah Ustaz. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh mengalah lagi. Allah nak tengok kita punya daya usaha kita. Kita kena jangan putus asa dengan putus rahmat lah. Kalau ada kat sini di antara ahli keluarga kita yang sakit, sentiasa bagi semangat lah. Sentiasa bagi semangat kepada mereka supaya tetap teruskan kehidupan. Walaupun terlantar sekalipun, tetap bagi semangat kepada mereka untuk sentiasa meneruskan kehidupan. Untuk sentiasa melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah SWT. Bantu mereka. Jangan biarkan mereka putus asa begitu saja. Betul ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Jadi kita bantu dengan sebaik mungkin. Allah nak lihat kita juga. Jangan kita ingat orang yang sakit tu Allah uji. Kita yang lihat ni pun Allah uji. Kita yang berada di sekeliling dia pun Allah uji. Kamu bantu tak dia tu? Ada tak kamu mendorong dia? Ada tak kamu support dia? Ada tak kamu mendoakannya? Ni tak tengok je lah. Tengok je lah. Tak boleh. Sentiasa bagi semangat. Okey, insyaAllah mana yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat, iaitu yang ke-47. Kita dah bicarakan mengenai tentang ilham, iaitu kaedah Al-Quran disampaikan. Kita masuk kepada bab, iaitu hikmah. Kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT secara beransur-ansur, tidak seperti kitab-kitab samawi yang lain. Yang pertama sekali, kenapa Allah dia menguatkan hati Nabi kita, Nabi SAW. Itu sebab Allah turunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur. Yang pertama, Allah nak menguatkan, nak mengkuatkan hati Nabi SAW. Kerana apa? Allah telah memberikan tanggungjawab yang besar dan amanah yang besar kepada Nabi baginda Muhammad SAW ni untuk menyampaikan ajaran Islam, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat-masyarakat jahiliah, masyarakat-masyarakat yang sebelum itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Kemudian Nabi menghadapi terlalu banyak halangan. Nabi banyak menderita, Nabi banyak kesedihan untuk menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW dia tergolong di dalam golongan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni apa? Ulul Azmi ni Nabi yang ditimpakan oleh Allah SWT, iaitu ujian yang paling berat sekali. Di kalangan 25 para Nabi dan Rasul, ada 5 Nabi yang ditimpakan ujian yang berat untuk maknanya nak lihat kesabaran mereka ni, kesabaran Nabi ni. Maknanya yang paling tinggi kesabarannya adalah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ulul Azmi. Nabi pernah disakiti oleh orang Quraisy Mekah, tetapi beliau tetap sabar menghadapinya. Kita boleh ambil iktibar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekuatan orang-orang Islam di Palestin, melihat apa yang Nabi pernah lalui. Nabi apa yang tak pernah kena.
dibaling batu sehingga berdarah, diejek, dicerca, dianiayai, dizalimi, tetapi meyakini Allah SWT akan membantunya. Itu sebab Allah turunkan Quran. Pada suatu ketika mereka bertanya kepada Nabi, sekiranya benar Nabi ini Rasul, maka mengapa tidak diturunkan Al-Quran sekaligus seperti kitab-kitab yang lain? Dan Allah SWT menjawab dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kazalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Sadaqallahul azim. Yang mana yang bermaksud, berkatalah orang-orang kafir, mengapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Muhammad sekaligus? Demikianlah keadaannya supaya kami tetapkan hati kamu, wahai Muhammad, dengan Al-Quran. Dan kami bacakan kepada kamu dengan tartil. Surah Al-Furqan ayat ke-32. Dalam ayat ini, Allah nak menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Supaya dimantapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya dimantapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diganggu oleh orang kafir Quraisy dengan berbagai-bagai cara. Jadi diturunkan secara berperingkat, sedikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Dimantapkan hati Nabi ni. Yang kedua apa dia? Bagi menghiburkan hati Nabi. Yang pertama memantapkan hati Nabi. Yang kedua menghiburkan hati Nabi ni. Kita boleh lihat Nabi ni, kehidupan Nabi ni dia terancam. Sejak bila? Sejak Nabi dilantik menjadi Rasul. Ancamannya daripada siapa tuan-tuan perempuan? Daripada keluarga sendiri. Seperti apa? Abu Lahab. Dan diorang ni mengatur muslihat-muslihat untuk membunuh Nabi. Tetapi Allah SWT menyelamatkan Nabi. Nabi merasakan seolah-olah Nabi dia tak sampaikan. Maknanya dia gagal nak menyampaikan risalah Allah SWT. Nabi dia rasa macam kecewa. Aku tak dapat nak sampaikan apa yang Allah suruh ni. Tetapi sebenarnya tidak. Cuma Allah SWT belum lagi menunjukkan kemenangan kepada masa itu. Sama juga apa yang kita lihat di Palestin. Mereka meyakini bahawa Allah akan bagi kemenangan kepada umat Islam. Kita kena yakin apa yang telah Allah sampaikan dan Nabi sampaikan. Kita boleh lihat pada hadis-hadis pada akhir zaman, hari kiamat, yang mana memang akan berlaku penindasan umat Islam, kejatuhan umat Islam. Umat Islam akan dizalimi. Sehingga mereka akan menghancurkan Madinah. Mereka akan pergi kepada Madinah dan Mekah. Kemudian mereka akan menaluki Konstantinopel balik. Bawakan ada keluarnya Dajjal dan keluarnya Imam Mahdi. Untuk bagi kemenangan kepada umat Islam. Dan turunnya Nabi Isa AS. Jadi kita kena meyakini kemenangan umat Islam ni pasti akan berlaku. Pastinya akan terjadi. Sebab yang menjamin adalah Nabi Allah dan juga Rasul. Kita kena yakin. Jangan tewas terus. Ada setengah, ada pula yang cakap macam tu. Saya dengan saya tak sebelah mana-mana. Palestin pun tak, Israel pun tak. Astagfirullahaladzim. Macam mana? Ada yang takut pula nak hilang job. Ada kita tengok. Artis yang lain-lain. Takut hilang job. Macam mana tu? Takut. Tak boleh yang tu. Kat sinilah yang Allah nak tengok. Tahap mana iman kita ni? Takut nak hilang jawatan.
Takut nak hilang harta. Takut nak hilang dunia ni. Macam mana? Kita ni kena rasa takut juga sebab kita ni sedang diuji. Kita sedang diuji. Ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan. Kita kena mantapkan hati kita. Seperti mana yang mana Allah telah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mantapkan hati. Belajar ilmu Al-Quran. Ilmu agama yang lain. Ilmu fardu ain. Ilmu akidah. Ilmu tauhid. Kita gunakan sebaik mungkin platform yang kita ada ni secara online ni. Gemenur Iman ni hujung jari je, sambil baring boleh dengar kuliah. Sambil baring boleh dengar kuliah. Apa yang kita nak lagi? Nanti Allah tanya tu. Saya tak tahu ya Allah. Saya tak tahu. Tak tahu. Dalam handphone kau tu ada apa tu? Tengok. Aku tak boleh nak buka. Jangan. Semua tu akan dipersoalkan. Sibuk macam mana? Waalaikumsalam. Ustaz, 4 orang lagi Nabi yang ditimpa kesusahan tu siapa Ustaz? 4 orang Nabi yang ditimpa? Semua 5, 4 lagi tu siapa? 4 Nabi. Okey, apa ni? Nabi yang ulul azmi. Di antara 25 para Nabi dan Rasul, adanya Nabi yang ditimpa kesusahan. Iaitu ditimpa kesusahan ujian ni. Yang Allah timpakan ni bukan apa. Untuk Allah uji mereka ni. Supaya apa? Mereka ni adalah yang mana yang ditinggikan kedudukannya di sisi Allah SWT. Yang pertama sekali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita dapat lihat Nabi Ibrahim ni diuji dengan Allah perintahkan supaya sembelih anaknya. Kan tinggi ujian itu. Orang yang kita sayang perlu dikorbankan. Allah nak lihat betapa tinggi tak kamu punya keimanan kamu. Mana yang kamu sayang, harta benda kamu, anak isteri kamu, antara perintah Allah dan juga kehendak kamu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan juga yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 Nabi ulul azmi. Di antara 25 para Nabi dan Rasul tu, 5 Nabi ni yang ditimpa oleh ujian. Ulul azmi ni artinya mereka yang mempunyai kesabaran yang banyak dalam menempuh kepayahan. Maknanya dia banyak tempuh ujian, banyak tempuh kepayahan dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Okey. Kemudian kita dapat tadi yang lihat sambung tadi, menghiburkan Nabi yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur berperingkat bagi meringankan Nabi SAW. Al-Quran itu berat dan turunnya wahyu Al-Quran itu adalah berat bagi diterima oleh Nabi. Kadang-kadang Al-Quran dimasukkan terus ke dalam hati Nabi. Pada masa itu Nabi berasa sangat berat sehingga berpeluh-peluh. Dalam hal ini Allah SWT berkata dalam surah Al-Muzammil ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami akan campakkan, turunkan kepada kamu perkataan yang berat. Maknanya nak meringankan Nabi SAW. Dalam surah lain Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sadaqallahul azim. Kita biasa dengar ayat ni. Yang mana yang bermaksud sekiranya kami turunkan Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'an, ke atas gunung-gunung ganang-ganang, ala jabalin la ra'aitahu khashi'a, kamu akan dapati gunung itu tunduk dan pecah, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gunung itu tunduk dan pecah berkecai kerana apa? Khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Al-Quran kalau turun gunung ganang, pecah berkecai. Kerana apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah juga. Kita ni pun makhluk Allah juga, tapi takut tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau orang yang beriman kepada Allah Taala, bila didengarkan ayat-ayat kalamullah, maka bergetarlah hati mereka. Bergetarlah hati mereka tu berasa kegerunan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku pada yang mana yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak keluar rumah bila Nabi dia dia mengeluarkan ayat Quran, dia membaca ayat Quran, terkejut dia tak pernah dengar apa ayat-ayat ni. Mana ayat dia dapat? Betapa hebat, betapa tingginya ayat ni. Sehingga lari pendebat ni, pendebat yang paling hebat di negeri Arab masa tu. Lari masuk dalam rumah, tak keluar rumah selama berminggu-minggu. Sehingga datang mereka ni, tanya kenapa, wahai, kenapa kau tak keluar rumah ni, tak jumpa kami? Apa yang kau dah jadi ni setelah berdebat dengan Muhammad? Dia kata, Nabi Muhammad, dia kata Muhammad ni dia baca ayat sikit je. Tetapi ayat tu power sangat. Dia kata dia tak pernah dengar pun. Bila dia dengar, dia rasa macam takut. Berlari dia masuk rumah, tak keluar rumah. Bayangkan. Mukjizat Al-Quran. Itu kita boleh lihat macam mana tu yang mereka kat Palestin, budak-budak kanak-kanak dan menghafal Quran. Sambil dia celah bom tu pun boleh senyum, boleh senyum lagi sambil tu membaca Quran. Mulut tu tak habis, bukannya berborak ke apa ke. Mulut dia tak habis-habis membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bom. Tak lari. Bayangkan. Kita sedih, memang kena sedih. Tapi sedih-sedih juga. Contohi tu. Ambil pengajaran. Bezakan iman mereka dengan kita ni. Jauh tinggal tu. Jadi kita kena semak balik, cek balik dalam muhasabah. Jadi InsyaAllah jam pun dah pukul 8 5 minit. Jadi saya rasa kita kena tangguhkan sebentar sebab kita ada kelas lagi, kuliah lagi pukul 8.30. Jadi sambil tu kita boleh rehat, ada masa ruang untuk kita rehat. Jadi insyaAllah saya buka sesi soalan kalau ada siapa-siapa nak bertanya, dan kemudian bolehlah kita tangguhkan. Dan insyaAllah kita akan jumpa sesi yang lain nantilah. Jadi alhamdulillah kita ambil iktibar apa yang terjadi, dan kita kena tingkatkan keimanan, bantu apa yang patut, doa bersungguh-sungguh. Saya tengok rumah saya tiap malam nangis. Malam tiap malam, bang sebablah bang nangis, dia nangis. Dia kata kadang-kadang tak apalah, bagus awak nangis. Kata itulah tanda keimanan dan kemanisan iman. Daripada awak tengok kat TikTok tu yang bukan-bukan, dekat Facebook bukan-bukan, kan? Shopee yang bukan-bukan, baik tengok yang macam tu. Dapatlah membersihkan hati kita. Terus bang, pedih bang, dia kata. Tak apalah. Dia kata tak apalah. Ini dah bukan masa nak tengok-tengok benda yang bukan-bukan lagi, dia kata. Tengok perkara yang
yang boleh menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, memperbaiki kita punya amalan. Jangan kita tengok benda-benda yang boleh melalaikan. Ini kita kena hormat. Hormat apa yang berlaku di sana. Jangan kita bersonok lah, sibuk pula nak berkaraoke bagai. Bukan, jangan. Betul lah teguran-teguran, tuan-tuan guru, teguran-teguran. Ni jangan sibuk pula. All-Star Gegar Vaganza. Oh jangan. Kena hormatilah. Kena hormati. Kena wajib. Hormatin wajib. Kita sonok-sonok, gelak. Teringat tak kita dengan sahabat kita, saudara kita kat sana. Itu. Yelah. Kena. Kadang-kadang kita tak terlepas. Kan? Alah Ustaz, hiburan sikit je Ustaz. Hiburan sikit je. Tak apalah. Tapi janganlah. Janganlah sampai kita. Yelah sikit-sikit tu kan banyak pula. Kan? Okey. Jadi insyaAllah ada apa-apa pertanyaan, soalan ke apa? Silakan jemaah kalau sekiranya ada soalan yang nak ditanya pada Ustaz, silakan. Mungkin ada kemuskilan dengan hal apa yang diberitahu Ustaz ataupun perkara lain, bolehlah insyaAllah. Kalau tak ada, kita tutup kuliah. Ada ke? Nampak tak ada soalan hari ini Ustaz. Dah faham apa yang Ustaz sampaikan, insyaAllah. Kita tutuplah kalau tak ada soalan ya. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang sudi bersama kita pada pagi ini untuk kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa kita pada pagi ini sebab kita membaca kalamullah dan berdoa, dan juga syukran jazilan kepada adik Ammar Husaini yang membimbing bacaan Yasin tadi. Mudah-mudahan cemerlang dalam hafazan beliau, insya-Allah dipermudahkan segalanya. Dan terima kasih atas tazkirah yang disampaikan pada pagi ini. Pertama pada kita mendoakan mudah-mudahan rakyat Palestin dikurniakan ketabahan dalam menghadapi musibah. Mereka teguhkan pendirian, berjuang di jalan Allah, sentiasa rahmat yang melimpah ruah. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi memberi manfaat, barakah pada kita, ambil ibrah, pengajaran dan amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, dan seperti biasa ingin saya war-warkan juga lagi tentang lawatan mahabbah Gema Nur Iman ke Pondok Motivasi Hamlatul Quran Tanjung Karang di bawah selian Dr. Dr. Ashraf bin Suwarin, salah seorang daripada asatizah kita, di mana lawatan ini alhamdulillah dapat sambutan yang baik daripada jemaah dan sebuah bas, dan juga ada yang ikut sendiri dengan kereta untuk sama-sama berkumpul di Pondok Motivasi Hamlatul Quran pada 3 hari bulan, di mana pada pada Jumaat akan datang. Jadi kepada yang tidak kesempatan untuk menghadiri bersama-sama, bolehlah menginfak kepada tabung ataupun kepada pondok motivasi untuk pelajar-pelajar tahfiz di sana. Jadi rujuk kepada WhatsApp group untuk infak, di mana infak itu masukkan terus ke Gema Nur Iman dan catatkan infak ke pondok motivasi. Mudah-mudahan infak naskah ini alhamdulillah banyak juga kita dapat infak, dan kita akan sampaikan nanti sumbangan para jemaah ke pondok motivasi Hamlatul Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kepada
semua jemaah yang hadir pada pagi ini, moga Allah berikan kita keberkahan dalam hidup kita. Allah kuatkan langkah agar kita selalu di jalan yang diredai Allah dan dimudahkan urusan duniawi dan ukhrawi kita. Jadi untuk menutup kuliah kita, sekali lagi persilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Safi'i untuk membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-Asr. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.